A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Tania. Jasni Ahmad ya, UJM lecturer nombor 1 dia. Dah 3 kali dia masuk ya. Nita Azman, Puan Zainon dari Singapura top 3. Batu Syuhada Syakirin ya, nombor 4 Kamisah Rasman, Puan Zainon dan Zaim Hadi top 5, top 10 ya. Alam Ahmad, Fatimah Abdul Wahab, Cik Arman, Sharifah Azizan ya. Apa nama siapa tadi, Sharifah Azizan, Kasarina Marina, Mu'mun Ma'isma, Haji Abdul Rahim Latif Singapura. Ini awal-awal ni. Ina Zalina ya. Lepas tu Muhammad Tuah Harun, memang bertuah. Rifa Marjan, Jamilah Johar Joib, Olin Kitchen ya, Sabri Das ya. Ada yang terlepas itu apa tak berkesan. Nadiatan, Coach Emi Hamijah dah masuk. Jazainon tadi, Nurhana Isnin, apa nama, Azizawati Aziz Syap ya. Mun Maisma dah sebut. Nita, Rifa, Nurlinda, Nurhana, Salasiah Muradi, Musliha Musa, Jebon dah masuk. Nurinur, like dan share guys, like dan share. 103 orang dah masuk kelas, baru 28 share ya. Saidih Lamin, Abdul Rahim Latif Singapura, terima kasih. Tabung Korban masuk. Tabung Korban dah lama tak nampak ya. Mun Maisma ya, Ajmal Junaidi, Abdul Razak Abdul Ghani, Ahmad Wahid Hasan, Putri Nazura, Rifa Marjan. Like dan share terus guys. Pada 10 orang geng. Rifa Marjan, Peter Tan, good morning to you Peter. Syamsina Sa'ad, Azmi JS, Zaris dah masuk. Zainab Hassan dah masuk. Mazli Zadin, Khatijah Harun ya, Siti Mariam Said ya, Afif Faisal, Nurin Nur ya, Coach Amir Meja, Kutut Molin dah masuk. Terima kasih, good morning cikgu ya. Sabaria Daud, Hajah Zainun dah kontaknya. Apa nama kerabat Ayu Saim di Arizona, Zul Apple, Intan Aziz ya, Rifa Majan dah sebut. Jordan J. Kenneth, lama tak nampak ya. Dan ya, Emi Coach Emi dah share. Zahra Muhammad Noor, Badariah Baba, Irman Mankind. Zaim Hadi bersemangat hari ni. Willy Jonga, sebab dia awal ya. Itunya apa nama, Zaim Hadi Miskam ni awal dia hari ni. Khatijah Harun, Mun Maisma top 10 ya. Asia Hamzah, Kutut Molin dah masuk tadi. Mun Maisma, Mamian, Zulfarid, siapa lagi yang tak apa-apa ya. Fazianzi, Dia Didang, Siti Aminah, Intan Aziz, Rosmi Alias. Like dan share guys. Bagus 64 orang yang share. Mala Jamaluddin, Radin Kian Santang, Waalaikumsalam. Muhammad Syafi'i, Siti Elishah ya, Fatin Farhana, Jebon dah share katanya. Bagus, terima kasih. Nur Syam Ali, Didi Zahri, Zahra dan Syahrum. Tak perasan kemarin ya. Fatimah Ayub, Lin Syuk. Tabung Korban pun dah share dah. Nur Hayati Bidin, Nonisha ya, ya, Cheesy Maps ya. So siapa yang nak berkorban musim depan pula, boleh menabung dari sekarang. Ada keluarga tok abah pun ramai adik-beradik nak berkorban ni. Musim depan dia nak berkorban seekor. So mereka suruh menabung mulai sekarang. Ya, kalau sebulan RM70 ke, dapat kot. 7 kali 12 dah 84. Cukup untuk satu share. InsyaAllah ya. RM70 sebulan guys. Boleh tu. InsyaAllah ya. Ramlah Lajat. So kita menabung melalui tabung korban online ya. Ada semua link kat atas tu. Siti Khadijah Anis, Didi Zari ya. Zainah Muhammad 164 share. Bagus. Sa'diah Yahya, Imran Jamal ya. Sedekah subuh ya. Jangan lupa sedekah subuh. Pagi ni tak apa, bukan tak ingat, tak sempat ya. Tapi dah pasang niat, belum masuk lagi. Tok Mak masukkan sedekah subuh ya, tak masuk lagi ya. Duit pun atas kaunter. Muhammad Nizam, Mun Maisma, Faziani ya, Fazianzi, Didi 176 share sikit lagi. Has Abu,
Ya, Zainab Hasan dah masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Dia berselawat. Zuhairi, ya, Misnan OKU, ya. Hani Muhammad Shah, ya. Nur Rizan Sulaiman, Muhammad Azlan Abu Talib, Nur Hidayah masuk. Amin Kecil yang kedua, ya. Tabung korban, sedekah Fatihah untuk ibu bapa juga, diri sendiri, bagus. Tahniah, ya. Ingatkan yang terbaik. Khadijah Harun, Zamilah Ramli, Nani Harnani, Linting, ya, Khasidah Abdullah, Rebecca Abdullah. Ini lama tak nampak. Ruhaya Mali, Pak Utih dah 200 orang share. Pak Utih, Mastura Fir'ani, Ismailu Osman, Lita Belita, ya, Zaitun Asina, Ina, Lita Abu dah masuk. Norma Basar dah masuk. Siapa? Leti Syahada, yang belum lengkap Khamisah Kimi, Zuhaina Bacut, Jamilah Harun. Mana yang tak baca lagi? Okay, we are set. Kita ni bercakap pada hari ke-8. Hari ke-8 yang bahagian ke-8. Jom kita cari tip untuk berjaya, untuk melakukan sesuatu untuk kita menjadi orang yang berjaya. Tips untuk sentiasa berjaya dunia dan akhirat. Ya, step by step. Let's go on. Ya. Semalam Tok Abah berhenti kat nombor 27, iaitu haramkan fikiran dan kata-kata negatif di mana-mana pun. Di mana-mana pun, kat rumah, kat tempat kerja, ya. Every time, don't entertain any negative thoughts in your mind. Jangan izinkan perkataan pemikiran negatif bertapak dalam kepala kita. Sebab apa yang kita fikir akan bertindak seperti doa. Based on the hadis yang maksudnya, ya, Allah bertindak seperti yang difikirkan oleh hambanya. So jangan fikir yang bukan-bukan, jangan fikir yang negatif, jangan fikir benda yang membahayakan diri ataupun merosakkan ataupun membantutkan kemajuan diri. Aku tak boleh lah, aku tak berani lah, aku ni memang dah tua dah, memang banyak penyakit, memang susah nak belajar bahasa Arab. Memanglah tak senang sangat, ya. Tapi kalau budak-budak lagi senang. Tok Abah budak umur 71 baru start balik belajar bahasa Arab secara serius. Dulu belajarlah sepatah-sepatah tapi tak serius sangat, ya. Jadi bolehlah faham sepatah-sepatah, tapi sekarang serius. Belajar tiap-tiap minggu 1 jam setengah 2 kali, 2 malam Khamis dan malam Jumaat. Dia dah masuk bulan ketiga, serius. Ada 9 modul yang kita akan habiskan. Sekarang baru modul yang ketiga, ya, baru buku yang ketiga. Seronok, sangat seronok dengan sahabat-sahabat dari Malaysia dan Singapura, ya. Ada 13, 14, 15 orang dalam kelas Tok Abah, ya. Grup Subawih, ya, Subawih Sibawih. Yang macam mana dia ni. Ni semua orang-orang hebatnya. So semalam Tok Abah kata haramkan fikiran dan kata-kata negatif di mana-mana pun. So please, ya, untuk mak ayah haramkan. Jangan fikir anak kita tak pandai, malas, degil, lembab, ya. Jangan terfikir walaupun mereka mempamerkan tindakan-tindakan yang tidak kita harapkan. Tapi ingat, ya, Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. So semua anak kita pun dicipta dengan baik, ya, dengan sebaik-baik kejadian oleh Allah, ya. Cuma all our kids are the same but not equal. Are equal but not the same. Mereka semua sama tapi tak serupa, ya. Ada yang pandai matematik, ada yang pandai sains, ada yang akan pandai agama, akan pandai berniaga, pandai yang menolong mak bapak, pandai mendoakan ibu bapa, pandai kata tu bertukang, pandai repair kereta. Ada yang pandai masuk universiti, ya, jadi profesor, tapi memang tangan kayu, nak buat reban pun tak tahu. Memang tak ada dexterity in terms of skill, physical skill. Ada orang physical skill hebat, ya, pandai bertukang, pandai itu, pandai ini, semua boleh, jack of all trade, tapi dia tak pandai belajar. Tapi semua anak kita pandai. Dan pandainya berbeza-beza. Bukan mesti pandai, pandai masuk universiti lah, ya, jadi profesor. Yes, itu pun satu jenis kepandaian. Ada yang bukannya cognitive skill saja, dia ada physical skill. Dia punya psikomotornya sangat luar biasa, contoh. Sebab intelligence pun ada. Dulu mula-mula ada 11, ya. 11, mula-mula 9, jadi 11, sekarang dah berpuluh-puluh skill intelligences. Ada 17 tak salah Tok Abah sekarang intelligences yang sangat luar biasa, ya, daripada konsep asal, ya.
Donald Coleman siapa yang bincangkan tentang gardener yang mula-mula membicarakan tentang intelligence. Jadi semua anak kita ni ada dia punya intelligence, ada dia punya X factornya. Dan mungkin berbeza-beza. Anak yang nampak gagal yang dari segi akademik rupanya akan sangat berjaya di masa dewasanya, sebab dia banyak street smart, pandai berniaga, pandai networking, sampai pandai buat marketing online, sampai maaf ya, jadi jutawan lah. Jadi jutawan ya. Abang kakak yang masuk universiti, oh bagus, kerja swasta, kerja dengan international agency, multinational corporation, yang gaji adalah 20-30 ribu. Hebat. Tapi yang berniaga, dia ambil gaji dalam 70 ribu, 100 ribu ringgit sebulan. Ini berlaku depan mata Tok Abah ya. Ada yang abang kakak hebat masuk universiti, dia tak masuk universiti, SPM pun tak lulus, tetapi pandai berniaga, networking sangat luar biasa, hubungan dengan manusia sangat hebat, sentiasa tolong mak bapak, sentiasa tolong jiran, pandai dalam bidang dia lah. So ingat ya, itu yang semalam Tok Abah sebut. Contoh nombor 27, bagaimana tim untuk sentiasa maju ke depan. We stop there yesterday. Ni bagian ke-8 kita mula hari ni dengan 28. Tip nombor 28 Tok Abah dah bagi hint semalam. Kita akan bercakap tentang sleep thinking. Ada dah Tok Abah sebut dalam sesi-sesi yang lepas. Bagaimana kita nak selesaikan masalah semasa kita sedang tidur. Bagaimana kita nak gunakan tidur kita untuk berfikir dan cari solusi kepada masalah kita. Masalah rumah tangga, masalah kerjaya, masalah kejiranan, masalah penyakit, masalah yang kita hadapi, mehnah yang kita hadapi dalam kehidupan. Itu yang kita akan bincang sekarang. Sebelum tu, program kita dibawakan oleh 2 webinar. Webinar pertama pada 9 Ogos. Semalam pun kita war-warkan dan ramai dah orang mendaftar. 9 Ogos iaitu jom urus stres di tempat kerja. Dan Dr. Narimah, terima kasih Dr. Nari, yang banyak tips, banyak link, banyak video yang dihantar kepada saya. Banyak lebih daripada 15 ke 20 website dan juga video yang dihantar, yang Tok Abah tengok setiap satu yang dihantar. Tok Abah tengok ada dah banyak tip baru yang Tok Abah kutip. Semalam saja Tok Abah kutip ada lebih kurang 33 tips yang barulah, yang refreshing, yang dulu kita dah tahu tapi kita lihat dari sudut baru, sudut yang lebih fresh, sudut yang lebih menarik untuk mengurangkan stres. Luar biasa. Seronok. Terima kasih Dr. Nari ya. So banyak yang Tok Abah dapat. Inilah. Dan Tok Abah dah cakap kan, Tok Abah takkan tidur sebelum dapat ilmu baru. Itu yang Tok Abah excited. So ingat janji temu kita pada 9 Ogos. Jom kita urus stres. So bos-bos, come hantar staff you to our webinar. Dan staff, please tell your boss nak attend, bagaimana nak mengurus stres. Semua orang yang hebat, semua orang yang nak jadi hebat, semuanya stres. Dan topik kita ialah bagaimana nak kata tu tip untuk sentiasa berjaya. Dan orang berjaya berada di luar zon selesa. Bila anda berada di luar zon selesa, anda akan rasa amat stres. Jadi dan stres ini sangat baik. Tanpa stres kita tak bergerak. Itu sebabnya kita kena lihat. Dan Tok Abah Hin semalam, salah satu tip yang Tok Abah dapat ialah, if you want to manage your stress, fire your boss. Fire your boss. If you are the boss, fire yourself. Semalam Tok Abah dah bincang. Hari ni tak payah bincang benda yang sama. Apa maksud fire your boss or fire your, artinya berhentikan bos awak, berhentikan diri awak sebagai bos. Sebab awak bekerja, sebab awak memilih untuk bekerja. Dan semalam Tok Abah bagi contoh apa? Ada 2 orang pekerja buruh. Seorang penat, rasa penat, letih, stres sebab dia jadi tukang pembancuh simen di tengah panas, kerja berat. Jadi ini bikin apa ni? Saya bancuh simen. Yang bagaimana? Ini memang rumit, memang capek, memang penat lah. Seorang lagi senyum, selesa, selamba je. Bikin apa ni? Apa ni dong? Saya membantu membina masjid. Dia buat benda yang sama, bancuh simen. Tapi seorang kata, aku pembancuh simen, stres, banyak, memang berat, panas, terik, muka berkerut. Seorang lagi senyum, seronok, happy, bahagia. Buat benda yang sama. Sebab dalam kepalanya, aku bukan sekadar membancuh simen, aku membantu nak bina masjid. Do you see the difference? Itu maksudnya bagaimana kita mengawal pemikiran kita, how we define our job. Itu semalam
Tok Bah yang telah bincang juga sikit-sikit. Itu sebabnya jom kita urus stres kita dengan cara betulkan cara berfikir. See the big picture in the different perspective. Ya. Aku terpaksa lah tolong mak bapak aku sebab dia aku terpaksa. Ya, tolong mak bapak aku. Memang stres lah sebab mak bapak aku dah uzur. Memang stres. Tapi seorang pula, aku ni sekarang ni mencari jalan untuk masuk syurga. Untuk dapat pahala sebanyak mungkin. Sebab salah seorang yang paling rugi dalam dunia ialah orang yang anak-anak. Yang ada mak bapak yang sudah uzur, sudah tua. Tapi tak tolong mak bapak sampai dapat pahala masuk syurga. Seorang rasa stres sebab menolong mak bapaknya yang uzur. Dia pun kena bekerja, stres lah, tak ada perlu lagi sana lagi sini. Tapi seorang bahagia sangat dapat berbakti pada orang tuanya. Walaupun stres, tapi dia rasa sangat bahagia sebab itulah pintu syurga kepada dirinya dengan berkhidmat kepada ibu bapanya. Nampak tak? Seorang rasa stres sebab terpaksa. Yalah, adik-beradik lain sebut dia mungkin yang dapat mampu sikit, dia rasa terbeban. Tapi yang terbeban ni pula sama dia rasa terbeban dan stres ataupun rasa bahagia Allah pilih untuk jaga mak bapaknya sampai mak bapak meninggal dunia. Ini bukan teori lah kawan, ini praktikal. Ya. So come to our webinar pada 9 bulan Ogos. Dan semalam juga kita buat video promo lah di rumah Tok Bah ni. Di sini ya, di lokasi ini tentang kita punya webinar juga pada 20 bulan Ogos iaitu Mental Perkasa siri pertama, mengenal peribadi diri. Bagaimana nak mengenal diri kita? Dan ramai orang tak kenal diri dia, maka susah nak kenal orang lain, maka susah dalam kehidupannya, interaksi, bisnes, ya, dan macam-macam sebab tak kenal diri. Man arafa nafsahu, kata ulama ya, faqad arafa rabbahu. Ulama pesan, barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal Tuhan penciptanya. Macam mana nak berubah ke arah kejayaan, kecemerlangan? Topik kita. Macam mana nak maju ke depan? Kalau kita tak kenal apa benda yang kita nak majukan, apa benda yang kita nak ubah, apa benda yang kita patut mulakan, apa benda sifat expect dalam diri yang patut kita serlahkan, kenali diri. Dan Tok Bah telah belajar, ya, mengkaji dan belajar selama 45 tahun bagaimana nak mengenal diri. Ni yang Tok Bah nak share. Ya, dalam program pada 20 bulan dah ramai yang mendaftar juga. Seronok sangat. Ini ilmu yang sangat-sangat mahal, sangat expensive knowledge, ya. Nak datang webinar murah, tapi ilmu ni pada Tok Bah sangat berharga sebab mengenal diri adalah ilmu yang sangat besar sebab nak mengenal diri dan mengenal Tuhan. Dan sebelum Tok Bah cakap pada siapa pun pandang aja dengan izin Allah ya, sebab pengalaman dan gunakan juga gerak batin, kita dah tahu apa perangai orang ini. Cuma nak tanya satu dua soalan untuk reconfirm, untuk memastikan yang sangkaan kita tu benar. And then Tok Bah gunakan juga gerak batin untuk membantu dia. Bagaimana nak bantu dia? Ya. Macam minggu lepas ada seorang bertanya, saya ni sangat stres, mudah temper, ya. Tok Bah tengok dia nampak daripada luaran, daripada fizikal dan sebagainya, tak sepatutnya dia temper. Tapi dia temper, mudah mengamuk, keluarga pun tertekan, kawan-kawan pun banyak menyampah, jauhkan diri. And then Tok Bah tanya, awak anak nombor berapa? Anak nombor 2. Yang sulung kakak ke abang? Kakak. Awak dengan kakak awak berapa tahun gap? Dia kata 1 tahun. Tok Bah bayangkan, kakak dia umur 3-4 bulan, mak dia mengandungkan dia. Apa agaknya emosi mak waktu mengandung, ya, anak yang kedua, walau anak sulung baru 4 bulan, 5 bulan. Mungkin belum putus susu pun, belum cerai susu pun. Banyak macam mana boleh belum cerai susu boleh mengandung? Banyak berlaku. Allah punya kuasa, ya. Banyak berlaku ya. Walaupun dia menyusukan yang sulung, tapi masih boleh mengandung, semua dengan izin Allah. Tapi rupanya maknya stres, maknya belum bersedia lah. Bukan maknya tak bersyukur, tak reda. Ini semua ketentuan Tuhan. Tapi natural lah. Mak, anak sulung baru 3-4 bulan, tidur belum nyenyak lagi. Macam sakit, bersalin pun masih teringat-ingat lagi. Dah termengandung. So, emosi ibu waktu mengandungkan anak akan mempengaruhi anak. Ya, personality dia. Bila tahu puncanya, kita pun ada 5, 6, 7, 8 solusi untuk menanganinya. Mudah-mudahan dapat membantu. Inilah yang contoh yang Tok Bah rasa sangat kritikal, sangat besar, ya, yang kalau kita faham, kenal diri kita, kenapa kita begitu, maka kita akan dapat solusi bagaimana nak menangannya. If you don't know what is your sickness or your disease, doktor pakar dalam dunia pun tak boleh mengubatinya sebab dia tak tahu apa penyakit awak. Jadi kena kenal dia. Apa sakit? Kata doktor, saya sakit perut. Doktor tak bagi ubat, sakit perut. Dia akan cek, tanya, gini.
diarrhea ke, ya, ataupun keracunan ke, ataupun penyakit-penyakit lain yang lebih serius, yang lebih berat. Gitu ya. Okay. So come to our webinar pada 20 harian Ogos, mengenal diri, ya. Mental perkasa, di dalam siri mental perkasa, tapi mengenal diri yang sangat penting untuk jadi orang yang berguna, jadi aset, untuk memahami diri, untuk buat networking, untuk memperbaiki komunikasi, untuk jadi pemimpin, untuk jadi pekerja, untuk jadi pengikut, untuk jadi bos. Come, ya. Tok Abah jarang dapat bincang ni, dan umur pun dah 71. Maybe this is the last webinar sebelum Tok Abah meninggal dunia. So come to our webinar pada 20 harian Ogos, ya. Macam nak join, ada link kat atas tu. But this is fantastic. Tok Abah, ya, dah perkemaskan lagi nota, ya, untuk benar-benar dapat membantu, ya, walaupun dah mengkaji selama 45 tahun, ya. Semalam Tok Abah kemaskan nota dan berikan kepada Cik Ham, dia punya organizer, orang yang akan buat e-book pun, ya. Dan mudah-mudahan mereka yang join program kita akan dapat berikan e-book secara percuma. E-book ni kau nak jual kat pasaran pun 200-300 pun orang beli, sebab sangat luar biasa ilmu yang ada dalamnya, informasi. Mengenal diri, mengenal orang lain dengan 10 cara yang sangat luar biasa, magical dan miracle. Alright? Okay, sobat excited, ya. So, tip nombor 28 untuk memajukan diri, untuk jaga diri dah sleep thinking. Tok Abah ulang balik untuk mereka yang pernah dengar penjelasan Tok Abah yang lepas-lepas. So, ulang balik ikut kajian yang Tok Abah baca lebih kurang 30 tahun yang lepas. Ya, ini daripada jurnal yang Tok Abah dapat masa buat program di Singapura, ya, 30 years ago. How antique I am. So 30 tahun lepas pun dah buat program, ya, seminar di Singapura, ya, dan banyak kali pergi ke Singapura. Ramai sahabat, ya, kawan-kawan di Singapura, termasuklah Haji Rahim, Haji Zainab, ya, siapanya, bukan ramai. Tahu tak offhand susah, ya. Ada Syed, ada Habib, ada, ya, ramai benar sahabat, ya, daripada Majlis Agama Singapura, ya, dan daripada offhand dia punya agensi-agensi yang Tok Abah terlibat dengan Singapura terlepas pandang, ya. Tapi itulah, ya, banyak yang kita lakukan buat program, ya. So sebenarnya daripada informasi yang Tok Abah dapat 30 tahun lepas ialah orang lelaki semasa tidurnya lebih kurang 10% otaknya masih berfungsi, masih berjaga, masih menjalankan tugasnya. Itu sebabnya kalau otak tak berfungsi masa tidur, macam mana kita ingat mimpi kita? Macam mana kita berpeluh-peluh mimpi buruk? Macam mana kita boleh sampai mengigau, sampai sleepwalking boleh berjalan, ya, ke bilik air dalam tidur. Buka fridge sampai berjalan ke dapur, buka fridge dalam tidur. Bukan cerita macam pendekar bujang lapuk tu nak jumpa si Rose, ya, semua buat sleepwalking, mengigau. Comel lah, ya, cerita pendekar bujang lapuk. Ingat tak yang mereka nak jumpa Rose pukul 1 pagi sebab dapat surat daripada Rose, anak pendekar mustar, yang lupa-lupa, yang faham-faham. Okey, orang perempuan, ni dia, Allah bagi kehebatan up to 70% of the mind is still functioning, ya, of the brain lah, ya. 70% otaknya masih berfungsi dalam tidurnya. Wow, luar biasa. Itu sebabnya anak-anak, tolonglah, ya, muliakan, beri khidmat, jangan sampai kecilkan hati ibu, ya. Bantu siapa yang patut aku beri khidmat dan muliakan selepas Allah dan Rasulnya, ibumu, selepas tu ibumu, selepas tu ibumu, selepas tu baru bapakmu. Now you understand why. Mak dalam tidur pun, ya, otaknya sentiasa bekerja untuk kemaslahatan, kebajikan, ya, untuk kebaikan anak-anak dan keluarga yang dijaganya. So what? So rupanya otak kita ni masih berfungsi dalam tidur. Otak kita masih bekerja dalam tidur. Orang lelaki 10%. Sikit sangat. Itu sebabnya orang lelaki dengan alam kelak orang payah nak bangun. Termasuk Tok Abah lah. Tapi Tok Abah not too bad lah. Quite a light sleeper. Sebab dia kan dulu pendekar dulu. Dulu dengan air menitik pun terus melompat. Oh, punya hebat. Belajar macam ilmu mak kilau dulu. Masa muda-muda memang dahsyat, ya. Dengan air menitik boleh melompat. Dia punya gerak punya hebat.
Sekarang takut-takut dengan bom tangan sebelah meletup pun masih tidur. Ya, pendekar tua. Allahu Akbar. So, oleh kerana otak kita masih berfungsi, maka kita gunakan untuk membangunkan diri kita. How? Itu sebabnya contoh yang Tok Abah buat. Contoh yang Tok Abah buat ya. Tiap-tiap malam sebelum tidur, programkan otak. Programkan otak. Wahai Tuhan, aku nak tidur sekarang. Ini selepas solat taubat, selepas istighfar, selepas memaafkan semua orang. Ya Allah, kalau aku besok masih panjang umur, kejutkan aku pukul 5.30, pukul 6, whatever lah nak bangun ya. Kejutkan aku pukul 5.30 dalam keadaan sehat, ceria, bersemangat, ya, berkobar-kobar, tidak penat, tidak stres, ya, dengan penuh iltizam untuk membangunkan diri, untuk bekerja, untuk buat kerja khidmat masyarakat, join NGO, tolong anak yatim, ya, tolong tabung korban contohnya, dan sebagainya, ya. So bila kita programkan otak kita, set the mind sebelum kita tidur, apa berlaku? Subconscious mind, minda di bawah sedar, sepanjang kita tidur akan bekerja. Bangun tidur pukul 5.30 pagi dalam keadaan senyum, sehat, ceria, bersemangat, berkobar-kobar nak pergi kerja. Tapi Tok Abah juga programkan kalau esok ditakdirkan aku meninggal dunia. Ada, ya, baru dapat berita daripada keluarga angkat Tok Abah, ya, ada seorang sahabat Tok Abah, keluarga Tok Abah, Khalid Abdul Jalil, diberitakan meninggal dunia malam tadi. So kita kita doakanlah ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati rohnya ya, keluarga angkat Tok Abah ya, daripada keluarga Abdul Jalil dan Maksum ya, Maksum, Haji Kalsum dan anak-anaknya yang sangat luar biasa, sangat hebat, sangat cemerlang ya, sangat baik ya. Dan Tok Abah doakan roh Khalid ya, dirahmati rahmat, dimasukkan dalam golongan orang-orang yang Allah redha ya, Allah redha ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Okey, so bila kita berfikir, kita programkan otak kita untuk bangun dalam keadaan yang sehat, ceria, good mood, bersemangat, esok lebih baik daripada hari ini, esok lebih berjaya daripada hari ini, maka otak kita akan terus mengulang mesej itu dan mencari kaedah untuk memastikan kita bangun dalam keadaan yang sehat, ceria, good mood, bersemangat dan sebagainya. Itu yang Tok Abah buat sejak 35-40 tahun yang lalu lah. Sejak, to be exact, 37 tahun yang lalu. Umur Tok Abah 33 masa tu ya. So Tok Abah mula memprogramkan otak. Dan dalam sleep thinking ni, buku yang Tok Abah baca tahun 2000. Tahun 2000 Tok Abah beli sebuah buku namanya Sleep Thinking. Ya, artinya kita boleh sebelum tidur programkan otak untuk cari solusi, cari jalan, cari penyelesaian untuk selesaikan masalah kita. Masalah rumah tangga, masalah kerjaya, masalah kejiranan, masalah kesihatan, masalah wahai Allah, aku ada this problem. Ya, dalam tidurku ini kau bagi aku solusi untuk cari jalan untuk mengatasi masalah ini. Ya. Contoh, orang bujang yang ada 3-4 orang calon untuk jadikan pasangan rumah tangga. Selepas solat taubat, solat istikharah, solat hajat, whatever, ya, tidur, maka sebelum tidur, ya Allah, aku ada 3 calon. Ya, Bedah, Mina, Salma. Contohlah, ya, semua baik, ya Allah, semua bagus, semua cantik, semua memang anak-anak yang solehah. Tapi aku tak tahu yang mana satu yang akan membawa kebaikan untuk aku di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. Bagi aku ilham, ya Allah. Dengan izin Allah, bila kita programkan begitu, otak kita akan cari solusi. Dan ada dia punya the scientific explanation. Dan otak kita akan mencari jalan ya, mencari solusi. Oh, rupanya bedah ni yang terbaik. Contoh ya. So tak pernah dulu menghadapi satu masalah di pejabat yang sangat besar ya. Tiba-tiba kita terbeban dengan ya, quote unquote hutang sekitar 3 juta ringgit. Kita syarikat kecil, tiba-tiba ada hutang 3 juta. Ya, macam mana nak cekau? Ya, kita punya paid up capital pun cuma 100,000 kot. Paid up capital ya, company latihan ya. Paid up capital 100,000 tu dah besar dah tu. Ya, so punyalah risau, pening kepala ya, dan juga takut jugalah ya, sebab dah dapat surat sana surat sini untuk penjelasan gini. So bincang dah, tapi akhirnya itulah ya,
Selepas solat taubat, solat hajat, istikharah, maka ya Allah, aku ada masalah besar ni ya Allah. Aku tak tahu macam nak selesaikan ya Allah. Ya, anak buah aku pun kita musyarat belum dapat solusi. So, selepas kita programkan otak, ya betul-betul dengan minta dengan sungguh-sungguh program otak, maka besok pagi kami mesyuarat. Start pukul 8.30, 8.45 dah dapat solusi untuk selesaikan masalah yang bernilai 3.3 juta. Ya, luar biasa Allah. Luar biasa. Ya, itu namanya sleep thinking. Sebenarnya kalau awak Google, anda akan dapat detail ya bagaimana nak melakukan prosedur ataupun kaedah, metod, SOP sleep thinking ni. Di sini kita tak apa bagi hint lah cara dasarnya. Jadi kalau dapat detailnya, maka bacalah. Ya, itu cara nak cari ilmu. Ya, so sleep thinking ialah satu proses, ya, satu metod untuk selesaikan masalah, untuk maju ke depan. Perbincangan kita tips untuk memajukan diri, bagaimana nak jadi orang yang berjaya. Gunakan tidur kita sebagai wadah, ya, wahana dan juga uslub, kaedah, metodologi untuk selesaikan masalah dan maju ke depan. Wow, akan dapat satu pendekatan yang sangat luar biasa. Yang kebanyakan kita tidur, ya, tidur mati, ya, sia-sia, bukanlah sia-sia, ya, artinya tidur dapat rehat, tetapi kadang tak dapat selesai masalah, masih risau, bangun tidur terus masih stres, bangun tidur terus stres, sedih kan? Padahal bangun tidur tak apa kata apa? Bangun tidur senyum, menghadap kiblat, angkat tangan doa, senyum, ya, menghadap kiblat, ya, senyum, menghadap kiblat, angkat tangan doa, ya, dan kalau boleh doa dan senyum selama 30 saat or more. Then otak merebaskan endorphin, make you happy, enkephalin make you healthy, dynorphin give you energy and semangat untuk bekerja, untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Wow, one positive thought in the morning will make your whole day positive. Ni tu apa sebut dah 1000 kali lah, bukannya baru 10 kali ke 20 kali, 100 kali, 1000 kali dah. Tapi tak apalah, ya, we keep on learning until we die. Okay, tip nombor 28, sleep thinking. Ingat, program kita dibawakan oleh webinar pada 9 Ogos. Jom urus stres di tempat kerja. Dah ramai dah mula mendaftar, ya. Ada 2 cara mendaftar tu. So, ada kat link tu. Ada yang direct, dia online-nya pakai link, ada yang dapat juga boleh hubungi untuk agensi-agensi, mungkin hubungi Cik Ikin, ya. Nombor tu ada semua. Yang boleh hubungi, ini nak hantar 15, 10, 20, 30. Ada orang yang hantar sampai 50 orang. Ya, satu agensi menghantar 50 orang. Masih sangat-sangat murah, ya, berbanding kalau kita buat program in-house gini-gini dengan nak bagi makan, minum dan sebagainya, dan keselamatan. Sekarang pula COVID-19 dengan strain baru meningkat, ya, jumlah kematian meningkat, ya. So be careful guys, jangan lalai, jangan alpa. Tak apa pesan kat diri kita apa, ya. Masih jaga diri, masih jaga SOP, sebab masalah ni belum selesai. Malah ada news upsurge. Tok Abah dengan laporan daripada Tan Sri Nur Hisham malam tadi kat berita. Tengok, wow, makin ribu-ribu pula sekarang ni, ya. Terutamanya di Selangor, ya. Allahumma salli alaihi. So mudah-mudahan kita semua terhindar, ya. Okay, so come to our webinar pada 9 Ogos, dan jangan miss lah kalau boleh webinar pada 20 Ogos, iaitu Mental Perkasa, siri pertama tahun ni pula, ya, sambungannya bagaimana mengenal diri, mengenal keluarga, mengenal orang lain, mengenal sahabat, mengenal bakal pasangan, mengenal bos kita, mengenal kawan sekerja, mengenal pelanggan. Jadi amat sesuai untuk semua orang, ya, untuk maju ke depan. Topik kita sentiasa berkaitan. So the date is 20 Ogos, dan pada Tok Abah itu salah satu ilmu yang Tok Abah ada yang sangat-sangat mahal, yang Tok Abah nak share, sebab mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata ulama. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan belajar untuk mengenal Tuhannya. Artinya kalau kita tak kenal diri, dan ramai orang tak kenal diri, Tok Abah tak mengaku kenal diri sepenuhnya. Belajar bertahun-tahun, ya, sejak umur 25 dah belajar. Sebelum tu pun dah mula belajar bagaimana nak mengenal diri. Sampailah sekarang dah lebih kurang 45-46 tahun belajar. Dan Tok Abah telah sekarang kita ibukanlah dalam bentuk yang mudah-mudahan orang dapat terima dengan terbuka, tidak membawa kepada benda yang syirik, ya, tidak ada kena mengena dengan benda syirik, benda syubhah. Tok Abah pastikan ianya syariah compliant, insya-Allah. Setakat yang Tok Abah faham,
erti dan rujuk dengan mufti dan ulama. Ini yang kita akan kongsi, InsyaAllah. Ya. So, the date is 20 Ogos. Ramai dah mendaftar. Jangan lepas peluang. Tok Abah mungkin tak repeat lagi lah. Ya, Tok Abah mungkin tak repeat. Ya. Dan ramai orang yang tak dapat attend pada 20 Ogos dah mula nak beli rakamannya. Boleh juga dilakukan. But yalah, kalau itu yang kesempatan yang anda ada, boleh ulang-ulang tengok. Will help too. Tapi lain zooknya, rohnya bila dapat attend secara live. Dia punya semangat berbeza. Rohnya berbeza, insyaAllah. Okey. Oh ya, dan lupa. Malam tadi Tok Abah dah makan. Pagi ni belum sebab belum sarapan. Tok Abah belum ambil lagi Codicep Plus. Ni Cordyceps militaris plus vitamin C. Dua bahan utama saja. Tapi Cordyceps ni telah dibuktikan herba yang dapat yang banyak antioksida kan, membantu perjalanan darah, saraf-saraf dan untuk sendi-sendi, ya, sakit-sakit sendi macam orang remaja purba ni, ya, warga platinum, above 70 is platinum, ya. So Tok Abah memang sengal-sengal sendi-sendi lenguh, cepat penat dan sebagainya. This will help insya-Allah, dan ribu-ribu orang memberi komen yang serupa. Mereka ada kesan positif. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang makan belum nampak kesannya. Sebab we are all different. Ya, and we respond different itu kita punya food supplement. Ya, ini makanan tambahan yang sangat luar biasa yang Tok Abah excited share sebab Tok Abah dapat manfaatnya. Ya, tu dan ramai sahabat yang datang, ya. Tapi bukan kat rumah Tok Abah, ya. Di semua masa tak ada. Di kat pejabat adalah, dan ada link yang kat atas tu. Contact link. Jangan datang ke rumah. Ke rumah tak apa. Adalah sebotol dua untuk Tok Abah dan Tok Mak makan. Bukan untuk orang luar. Tak ada. Ada yang datang ke rumah pula nak dapatkan Codicep Plus. Sebab dia orang desperate. Okey. Alhamdulillah. Let's continue. Continue, ya. Berapa orang dalam kelas, ya? Tok Abah tak tengok tadi. Ni hari Isnin, ya. The first day of the week. Ya. Tok Abah tadi tak tengok. Wah, 300 lebih dalam kelas dan 392 dah share. Ya, 350 reaction, 519 komen. Terima kasih Masyitoh Musa, terima kasih Nurul Aini, Ina Zalina dah sebut. Ingat lagi Tok Abah. Ya, apa yang pesanan Tok Abah ramai yang ingat, ya. Puan Zainun ada tadi Singapura. Didi Zari, Janatul Nisa. Berfikir semasa tidur barulah bersemangat. Yes, Janatul. Teruskan. Boleh Google untuk dapat maklumat. Kamisa Rasman, Jai Putra Faizal ada, Maria Ismail, Nur Arida, Didi Zari tadi, Fatimah Abdul Wahab. Dia nak pergi kelas. Okey, silakan. Ya, undur diri. Safri Kahar. Kenapa Tok Abah tak menulis buku psikologi? Ada benda yang Tok Abah boleh tulis, ya, dah ditulis pun, ya. Tapi bukanlah psikologi secara totok, tapi bagaimana nak mengatasi marah, ya, hubungan suami isteri, mendidik anak belajar, yang gunakan banyak ilmu psikologi. Banyak buku psikologi yang Tok Abah tulis, tapi bukan psikologi totok ataupun pure psikologi. Sebab bidang Tok Abah ialah organizational psychology. Bagaimana nak jadi pekerja yang hebat. Banyak, ya, buku dah tulis, ada 43 buah buku. Bagaimana jadi orang berjaya, nak hubungan yang cemerlang, ya, psikologi cinta, macam-macam yang Tok Abah dah tulis. Ya, ada, ya. Tapi last one Tok Abah tulis apa? Ingat setan pernah ambil MC. Ini psikologi untuk merangsang kita untuk sentiasa berubah. Dia punya tajuk pun, ingat setan pernah ambil MC. Itu title buku, ya. Bukannya lawak bodoh, ya. Itu Tok Abah cukup seronok, ya, menulis buku tu dengan bantuan Karang Craft, ya. Cik Embun Ismail ada. Dan of course sekarang ni Tok Abah tak tulis buku lah, buat e-book. Dibantu oleh ramai orang. Tok Abah siapkan all the points and the content, ya, buat rakaman dan sebagainya. Mereka transfer kepada e-book. Dah banyak e-book yang kita buat, termasuk mendidik anak, ya, suami isteri, masuk gerbang perkahwinan, psikologi perkahwinan. Ada, semua ada tu, ya. Hari ni hari Selasa. Maria Ismail teguh, hari ni bukan hari Isnin. Sebab semalam Tok Abah bekerja kat rumah. Ingat hari ni hari Isnin. Hari ni hari Selasa. Ya, Tok Abah ada appointment dengan bank pada pukul 10. Lepas tu ada lunch date, ya, dengan 4-5 orang manusia hebat-hebat. Sambil kata tu bernetworking dan mencari solusi pada banyak masalah. Pukul 2 pula ada appointment di rumah untuk sedikit sesi. Dan pukul 4 ada sesi kat Bank Rakyat bersama top management Bank Rakyat tentang program mental perkasa, mental health. Hari ni penuh, ya, seronok bila orang tua ada
kita akan bahagia, kita akan bersemangat, kita akan mudah-mudahan maju ke depan bila you have something to do, someone to love, and something to look forward. Tok Abah dah sebut banyak kali. Something to do. Ada benda nak buat. Seorang bersara pun jangan tak buat apa-apa, nanti sengsara. Something to do, someone to love, of course. Ya, kita ramai Tok Abah selalu pandang Tok Mak, I love you. Tapi dia lalu cakap, dah tak sayang kat kita. Kita dah tua, tak sayang. Sedihnya, lukanya hati, tapi kita diam. Macam orang jantan kan, diam. Tapi terluka juga tau. Kita bukan main, dia rendam underwear, kita tolong cuci, ya, dia punya slipper terbalik, kita betulkan, ya, apa nama, cermin mata tak ada, kita letakkan, handphone dia dah habis, kita charge. Tapi tak cakap lah kita buat tanda sayang. Tapi dia boleh kata, alah dah tak sayang. Wow, it hurt lah. Tapi orang tua kan, kontrol macho, ya, apa lagi pun apa, nak kecil hati dah tua-tua pun. So tak apa, malas ya, kita akan maafkan, kita akan kecil hati, kita tak akan marah seboleh-bolehnya. Mimin Muman, Mimin Muman jangan nampak ni. Selamat pagi pada Abang Samboy. Ya, Siti Mariamah, One Twister. Tu dia One Twister, jangan nampak ni One Twister. Psikologi Totok. Coach Amy kata psikologi Totok mean pure, ya. Pure psychology mean psikologi Totok. Tak pernah orang pakai pun. Tak apa, dapat hadiah pagi ni. Tu yang Coach Amy Jani, Dr. Amy ni, dia komen. Psikologi Totok, menarik dia. Mean pure. Ya, Jawa Totok. Pure Jawa. Tok Abah ni kira Jawa Tok. Perkataannya lah Tok, ya, bukan TikTok. TikTok tu dalam bahasa Arab bermaksud bodoh-bodoh. TikTok mean bodoh-bodoh in Arabic. Boleh Google ya. Jangan pula kata, wah, mengadu-ngadu Tok Abah kata TikTok ni bodoh. Bukan. Maksud dalam bahasa Arab. Tok Abah kan sedang belajar bahasa Arab. Zurinah Maisa. Ada buku syaitan tu. Ada buku syaitan. Buku yang terakhir yang Tok Abah tulis lah, ingat syaitan pernah ambil MC. Ya. Lepas tu dia komen ni, Nurizan Sulaiman ni orang Singapura yang Tok Abah lupa namanya tadi. Nurizan Sulaiman ya, sahabat dari Singapura ya, sangat setia. Nadra Patch Adam Story ada, ya, lepas tu Jawada ada, Zainab Hasan. Ya, Allah selamat Zainab Hasan, terima kasih. Tok Abah masih jahil ya. Kita semua dalam proses, ya, dalam proses untuk membangun diri. Zaim Hadi Miskin kata seronoknya banyak aktiviti. Untuk orang muda seronok, tapi untuk orang tua dia memang seronok tapi agak mencabar, ya. Orang dah umur 71 tahun, 17 tahun lah to be short. Muhammad Zafar Ismail, mental power, ya. Fauzia Hussein Kutub. Ku fikir juga today is Tuesday. Kutut Molin pun fikir lagi ni Monday. Today is Tuesday. Ya, sebab semalam Tok Abah bekerja di rumah, jadi tak perasan yesterday was Monday, today is Tuesday. Okay guys. So cinta power. Muhammad Zafar Ismail, ya, cinta itu power. Ya, sebab kita akan bahagia, akan seronok bila kita ada something to do, someone to love, and something to look forward. Tok Abah sentiasa looking forward untuk buat webinar pada 9 dan 8 Ogos. Webinar untuk jom kita urus stres di tempat kerja ni seronok. Tok Abah looking forward. Dan yang paling Tok Abah looking forward pada 20 Ogos, ya, jom kenal peribadi, kenal diri kita. Untuk diri dan untuk orang lain yang sangat mahal ilmu ini. Tapi tak usahlah, sebab masih adalah diskaun kalau awal. Harga dalam pasaran beratus-ratus, ya. Kita nak accept 69 kot, tapi mungkin kalau awak mendaftar pada masa yang tertentu ada diskaun. Tak tahulah Tok Abah RM50 ke tak ingatlah. Tapi you will lose guys. You akan dapat ilmu yang sangat luar biasa. You kenal diri, kenal orang, kenal bos, kenal suami, kenal isteri, kenal anak-anak. Sangat mahal dan sangat membantu. Okay guys. Tip nombor 29. Mungkin Tok Abah berhenti kat tip nombor 9 sebab ganjil kan. Tip nombor 29 ialah Aish Mutiara Aiman. Wah, ada, ya. So tip nombor 29 ialah networking dan support group yang positif. Networking dan support group yang positif. So Tok Abah ramai jumpa sahabat yang dia punya networking, subhanallah, dia orang biasa-biasa. Dia tak pandai cakap pun, tapi sebab dia suka berkawan dan berkawan dan berkawan dan berkawan. Subhanallah, ya, dia punya bisnes meletup-letup, ya. Dia punya hubungan makin hebat, kehidupannya lebih bahagia sebab dia buat networking dan mencari kawan. Support group. You are who your friends are. Maksud hadis dari Rasulullah SAW.
kamu akan ikut agama. Maksudnya, ialah amal ibadah ya. Kamu akan ikut agama dan amalan kawan-kawanmu. Berkawan dengan orang baik-baik, insya-Allah kita akan jadi baik. Ya, berkawan dengan orang berilmu, kita akan dapat ilmu. Berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kalau tak dapat beli minyak wangi pun dapat bau yang wangi. Itu pun maksud hadis ya. Okey, so networking dan support group yang positif. Itu sebabnya Tok Abah, salah satu niat Tok Abah keluar rumah ialah I've shared with you since berpuluh tahun yang lepas. Ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki yang halal, ilmu yang berguna, nak kongsi ilmu. Nak beri salam kat semua orang yang Tok Abah jumpa, nak senyum kat semua orang. 5. Nak cari kawan baru. Every day Tok Abah keluar rumah dengan niat nak cari kawan baru. Mungkin seorang Grab driver, mungkin seorang yang hantar Grab food, mungkin seorang yang meminta sedekah, mungkin ada seorang yang menjual buku yang lalu depan pejabat Tok Abah, mungkin orang yang jual tisu tempat Tok Abah minum, mungkin orang yang duduk semeja masa minum. Ni semua kawan-kawan baru yang mungkin kita tak kenal pun. Tok Abah memang niat nak cari kawan baru tiap-tiap hari. Ni this networking and support group. And of course Tok Abah akan masuk dalam grup yang positif. Sebabnya Tok Abah sangat sedih akan exit lah, akan leave kumpulan yang bercakap tentang politik menghentam. Bukan tak boleh cakap politik. Politik menghentam. Dia ini dia menghentam sana menghentam sini. Ya, ataupun yang membodoh-bodohkan orang lain. Ini apa, kena tipu, bodoh, ambil vaksin dah, bodohnya, ya Allah bodohnya. Dia mengata orang yang ambil vaksin contohlah ya. Sebab sekarang terlalu banyak maklumat di dunia ni ya. Tapi tak apalah. Ya, masing-masing ada perancangannya, semua Allah yang tentukan. Awak janganlah membodoh-bodohkan orang yang bertindak just because ya, padahal ini COVID ni macam flu je, padahal berjuta orang meninggal dunia asbab COVID. Termasuk Allah yarham ayah saya, ya, ayah Tok Abah pun meninggal, ya, memang ajal dah sampai asbab COVID. Ya, siapa kata COVID ni macam flu je, boleh sembuh sendiri. When you don't know, please don't talk lah. Ya, just because awak membaca website yang anti vaksin, maka awak pun meremeh-remehkan, kesian ya. Frontline workers yang meninggal dunia dalam tugas. Ya, berjuta orang di dunia mati asbab COVID. Ajal maut di tangan Tuhan. Bukan penyakit menyebabkan kita mati dah sampai mati, tapi asbab. Ya, reason lah. Ya, tapi sebenarnya sampai ajal. Jangan kita meremehkan. Ini contohlah. So, grup yang menghentam-hentam ni, Tok Abah akan keluarkan diri Tok Abah. Tok Abah akan leave out. Leave that group. Sebab Tok Abah tak nak menyusahkan kepala, tak nak buang masa, nak defend, nak tegur benda-benda yang dah membuang masa lah. Ya, at my age 71, Tok Abah nak bagi nasihat yang benda baik-baik, ilmu yang baik-baik, hubungan yang baik-baik, kenal diri supaya buat benda baik, keluarkan kita punya X factor, ya, urus stres supaya kita dapat jadi aset yang lebih baik. Ini yang Tok Abah nak share sampai meninggal dunia. Tak payahlah kita cakap benda-benda yang polemik ni, ya, tentang politik ke tentang apa ke, Tok Abah tak masuk campur. Bukan tak minat, kena tahu, kena cakna, tapi tak malah nak bincang. Sebab banyak benda lain yang lebih bermanfaat to me, from my perspective. Kalau anda minat yang itu, silakan. Tok Abah tak nak kacau, tak nak masuk campur, tak nak komen. Okay? So, networking dan support group yang sangat positif, sangat penting. Dan terus, ya, teruskan cari kawan. We need friend. Ask for help. Always help people, but ask for help when you need one. Semua orang yang Tok Abah rujuk, semua website yang Tok Abah baca tentang stress management, tentang membangunkan diri, akan sebut bantu orang lain. Barang siapa yang banyak membantu orang lain, dia akan dapat bantuan dari Allah. Ya, ini maksud hadis. Ya, Allah akan bantu hamba-Nya selama hamba-Nya membantu saudaranya. So, kita bantu orang. Kita bantu orang, maka Allah akan berikan bantuan. Dan jangan segan minta bantuan bila anda perlukan. Dan ramai orang di luar sana sedia membantu. Tapi jangan sibuk minta bantuan tiap-tiap hari. Orang menyampah. Ada masanya kita minta bantuan, minta nasihat, minta teguran, minta komen, ya, minta support, ya. InsyaAllah kita akan dapat bantuan, ya, bila kita pun bersedia untuk membantu. Ya, kita bantu ramai orang untuk berjaya, kita akan mudah berjaya. Kata Napoleon Bonaparte, Napoleon Hill, seorang pakar motivasi sejak tahun 50-an, 60-an, 70-an. Napoleon Hill meninggal tahun 70-an kot. Dia kata apa? Bila kita bantu ramai orang untuk kaya, awak akan jadi kaya.
Itu dari kacamata dia. Dan ada banyak contoh yang diberikan. Ya, memang it makes sense. Sebab kita tolong orang untuk berjaya, Allah akan hantar bala bantuan untuk menjayakan kita, insyaAllah. So, nombor 29, networking dan support group yang positif. Anda pun akan maju dan maju dan maju dan jadi positif. Seperti teman-teman anda. You are who your friends are. So guys, habis macam mana kawan-kawan saya semua negatif? Berkawan rapat dengan orang-orang yang positif. Berkawan dengan semua orang, termasuk orang yang negatif, orang yang tak berapa baik ni, secara luaran lah. Yang tinggal sembahyang, yang suka gosip, yang cari gaduh, yang ni berkawan dengan semua orang. Jangan pilih bulu, tapi rapat dengan orang-orang yang baik, positif dan membantu kita. Nampak kawan, ingat solat. Nampak kawan, ingat nak sedekah. Nampak kawan, ingat nak buat baik. Kawan macam ni yang kita kena rapat. Rapat ya. Yang ingatkan kita untuk kebaikan. Nampak kawan terus, ini ada gosip baru ni. Tu sebabnya tahu bahkan yang ada program-program kat TV yang berunsur gosip, tak kisahlah apa bentuk pun, to me, I will just ignore. I will not be interested at all. Tak payah sebut lah program apa. You fikir sendirilah. Program TV yang ada unsur-unsur gosip, cakap tentang orang lain yang Allah, walaupun niat dia kononnya nak membetulkan ini, tapi masih memburuk. Adalah benda yang negatif yang akan di-expose. Maka tuan abang tak minat langsung, walaupun siapa dia punya host, walaupun siapa guest artisnya, tuan abang langsung tutup mai kepala. Tuan abang tengok aja, ni ada unsur-unsur gosip, I am not interested. Okay, networking and support group yang positif, insyaAllah. Dan Tok Abah dah sebut dah banyak kali, tapi kita akan sebut dengan lebih detail besok hari Rabu. Yes, mungkin insyaAllah kalau panjang umur dan ada kesihatan, Tok Abah akan sambung nombor 30, bagaimana kita nak mati dalam keadaan kosong. Yang pernah Tok Abah sebut banyak kali, macam mana kita kosongkan diri kita, agar kita mati dalam keadaan kosong, tapi kita banyak bawa bekal amalan, ibadah, sedekah, Quran, puasa sunat, solat sunat, duha, itu banyak. Mudah-mudahan bekalan kita, tapi kita kosongkan diri kita daripada sumber-sumber yang kita patut tinggalkan. Ilmu, pengalaman, bakat dan sebagainya, khidmat, kita tinggalkan seberapa banyak. Die empty. Don't die loaded with all the positive traits, the positive thing. Awak mati dalam keadaan penuh ilmu, tak kongsi kat orang, sia-sia. Itu kita bincang esok, tip nombor 30. So guys, happy birthday, happy anniversary. Selamat menimang cucu, menimang cahaya mata, selamat bertugas, selamat bercuti, selamat dalam perjalanan. Orang yang sakit, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan ringankan beban dan sembuhkan. Ikut jadual Allah. Jangan kita minta doa minta segera. Takut-takut kata ulama guru tabah, kita minta segera, takut-takut doa kita tak makbul. So kita minta biar Allah yang sembuhkan, ikut jadual Allah. Tapi kita usaha makan ubat dengan terapi, ziarah, dan all things that we can still do. Lepas tu tuntas akal, tawakal. Have you exhausted all your efforts? Serah pada Tuhan. You be on the right track. So, jumpa lagi insyaAllah ya. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.